62. Adakah anda boleh membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris? Ya. Satu misteri yang memukau seluruh negara. Dan kini, buat pertama kalinya, pembunuh yang dituduh bersuara dan kebenarannya lebih mengganggu daripada yang dibayangkan. Adakah anda mengaku bersalah secara sukarela atas kehendak sendiri? Ya. Satu perjanjian, satu janji. Dan kini istri pembunuh pantai Gilgo ada sesuatu untuk dikatakan. Saya Anjanette Levy, dan ini adalah Crime Fix. Sebelum kita membincangkan kes yang sangat mengerikan tentang pembunuhan bersiri pantai Gilgo ini, saya ingin berkongsi tentang satu aplikasi yang saya gunakan dan sangat saya suka. Ia dipanggil Upside. Dan Upside akan memberi anda pulangan tunai untuk barangan yang anda beli setiap hari, seperti petrol, barangan runcit, dan makanan bungkus. Inilah yang perlu anda lakukan. Anda muat turun Upside secara percuma. Anda tuntut tawaran di salah satu daripada lebih 100,000 lokasi mereka. Dan anda bayar seperti biasa dengan kad kredit. Kemudian, anda sahkan pembelian itu dan terus anda dapat pulangan wang. Jadi, katakan saya perlu isi minyak atau saya mahu beli makanan bungkus pada suatu malam. Saya akan cari tawaran Upside dahulu. Selepas saya berbelanja, wang itu akan muncul dalam aplikasi saya dan kemudian saya boleh pindahkan terus ke akaun bank saya. Pengguna tetap Upside memperoleh purata $154 setahun yang memang menakjubkan. Untuk mula mendapatkan pulangan tunai Anda, klik pautan di dalam deskripsi atau imbas kod QR yang Anda lihat di skrin Anda dan gunakan kod promo kami, Crime Fix, untuk mendapatkan bonus tambahan, 25 sen bagi setiap gallon untuk isian minyak pertama Anda. Selama bertahun-tahun, terdapat satu misteri di Long Island. Beberapa wanita hilang dan kemudian ditemui mati dibunuh. Tetapi kini, misteri itu telah terungkai, dan lelaki yang bertanggung jawab atas pembunuhan wanita-wanita itu, Rex Herman, dia telah mengaku melakukan jenayah tersebut selepas bertahun-tahun menafikannya. Rex Herman, kini kita boleh katakan, ialah pembunuh bersiri Long Island. Kes ini sudah tentu bermula sejak awal 1990-an. Ia benar-benar mengerikan. Dan sebelum saya membincangkan pengakuan bersalah Rex Herman, mari kita bincangkan tentang mangsa-mangsa dan sedikit latar belakang bagaimana kita sampai ke hari ini. Semua wanita itu mempunyai persamaan. Mereka bertubuh kecil, menarik, dan sebahagian daripada mereka pernah bekerja sebagai pekerja seks. Detektif di Long Island percaya pembunuhan mereka adalah perbuatan seorang individu yang digelar pembunuh bersiri Long Island. Semua wanita ini mempunyai keluarga yang menyayangi mereka, tetapi kesemua 8 telah bertemu dengan seorang raksasa yang menggunakan mereka dan membuang mereka seperti sampah. Sebahagian daripada mereka dibuang di sepanjang Ocean Parkway berhampiran pantai Gilgo. 4 daripada wanita itu dikenali sebagai Gilgo 4. Maureen Brainerd Barnes hilang pada tahun 2007. Melissa Bartholomew hilang pada tahun 2009. Megan Waterman dan Amber Costello dibunuh pada tahun berikutnya, yaitu 2010. Semua mayat wanita tersebut ditemui pada Desember 2010 di sepanjang pantai Gilgo. Mereka dibalut dengan guni. Sebuah dokumen mahkamah menerangkan bagaimana bahagian bawah badan Maureen Brainerd Barnes diikat dengan tali pinggang. Kepala tali pinggang itu mempunyai inisial WH yang dipercayai penyiasat mungkin merupakan inisial bapa Rex Herman, William Herman. Pada April 2011, sebahagian daripada mayat yang kemudiannya dikenal pasti sebagai Valerie Mack turut ditemui di sepanjang Ocean Parkway berhampiran pantai Gilgo. Beberapa tahun sebelum itu, pada November 2000, pemburu telah menemui sebahagian daripada mayat Valerie Mack dalam beg sampah hitam dengan bahagian badan, kaki dan tangannya diikat dengan tali. Selama bertahun-tahun, dia hanya dikenali sebagai Jane Doe nombor 6, sehinggalah ujian DNA mendedahkan namanya. Ia mengambil masa hampir 13 tahun di tengah-tengah kesilapan dalam siasatan, tetapi raksasa yang menyasarkan wanita-wanita itu akhirnya dikenal pasti melalui DNA dan teknologi telefon bimbit sebagai Rex Herman. Herman ialah seorang arkitek yang tinggal di Massapequa Park di Long Island, tetapi berulang-alik ke Manhattan setiap hari untuk bekerja. Dia tinggal di sebuah rumah kecil yang pernah dimiliki oleh ibu bapanya. Pihak pendakwa berkata mereka menggunakan DNA yang dikumpul daripada kerak pizza yang dibuangnya ke dalam tong sampah untuk mengaitkannya dengan rambut yang dikumpul daripada beberapa mangsa. Rambut lain pula didapati milik anak perempuan dan istrinya. Walaupun begitu, Herman berkata bahawa dia tidak bersalah. Selepas Herman didakwa atas pembunuhan 4 mangsa Gilgo, siasatan tidak berakhir di situ. Kerja juri besar diteruskan. Mayat wanita lain telah ditemui bukan sahaja di sepanjang pantai Gilgo, tetapi juga di lokasi lain di Manorville.
Dan pada Jun 2024, juri besar telah mendakwa Rex Herman atas pembunuhan Jessica Taylor pada tahun 2003 dan pembunuhan Sandra Costia pada tahun 1993. Tengkorak, tangan, dan lengan bawah Taylor ditemui di sepanjang Ocean Parkway berhampiran Pantai Gilgo di kawasan yang sama di mana 4 mangsa Gilgo telah ditemui kira-kira 1 batu dari situ. Bahagian tubuhnya yang lain telah ditemui beberapa tahun lebih awal, pada tahun 2003, dan sebahagian daripada tubuhnya telah dikerat di Manorville. 1 helai rambut telah ditemui pada kain yang digunakan untuk membalutnya. Pada November 1993, 2 pemburu menemui mayat Sandra Costilla di North Sea. Permohonan jaminan untuk Horman menyatakan bahawa Costilla terbaring terlentang dengan kedua-dua tangan dilunjurkan ke atas kepala dan dia mengalami banyak kesan tikaman pada muka, payudara, paha dan kawasan kemaluannya. Pada Jun 2024, Peguam Daerah Ray Tierney mendedahkan keputusan DNA yang menurutnya menunjukkan Rex Heuermann membunuh wanita-wanita tersebut. Jadual itu menunjukkan keputusan ujian ke atas rambut yang ditemui pada 5 wanita tersebut. Rambut Rex Heuermann ditemui pada Sandra Costia, Megan Waterman dan Jessica Taylor. Rambut milik istri dan anak perempuan Heuermann ditemui pada Amber Costello, Megan Waterman, dan Maureen Brainerd Barnes. Dan sehelai rambut milik bekas teman wanita Heuermann ditemui pada Sandra Costia. Heuermann kemudiannya didakwa atas pembunuhan Valerie Mack yang menurut pendakwa raya mereka kaitkan dengan Heuermann sekali lagi melalui ujian DNA terhadap rambut yang ditemui pada tubuhnya. Dan saya ingin jelaskan, sekiranya Anda tertanya-tanya, pihak DA entah mengapa berkata bahawa beliau tidak percaya isteri Heuermann, anak perempuannya, atau bekas teman wanitanya terlibat dalam pembunuhan wanita-wanita ini sama sekali. Ray Tierney telah berkata bahawa keluarga Heuermann berada di luar kawasan ketika pembunuhan ini berlaku di rumah keluarga tersebut. Di tengah-tengah siasatan ini, ujian DNA telah mengenal pasti seorang lagi mangsa, Karen Vergara, yang hilang pada hari Valentine tahun 1996. Dia baru berusia 34 tahun. Selama bertahun-tahun, dia hanya dikenali sebagai Fire Island Jane Doe. Kakinya ditemui di sana pada April 1996. Dan pada tahun 2011, tengkoraknya ditemui di Pantai Tobe di daerah Nassau. Rex Heuermann tidak didakwa atas pembunuhan Karen Vergara, tetapi dia sememangnya menjadi suspek selepas penangkapannya. Selain bukti DNA yang dikatakan oleh DA Tierney mengaitkan Heuermann dengan pembunuhan itu, beliau juga berkata terdapat bukti lain, keterangan saksi, bukti digital, dan koleksi majalah serta berita di rumah Heuermann mengenai pembunuhan tersebut. Pendakwa raya menulis dalam dokumen jaminan pada tahun 2024 bahawa pornografi ganas telah ditemui dalam peranti elektronik Heuermann dan ia menggambarkan ikatan, penyiksaan dan kematian. Dan mereka berkata mereka telah menemui 1 dokumen perancangan yang pernah dipadam yang berada di komputer Heuermann dari tahun 2002 hingga 2004. 1 dokumen mempunyai kategori yang dilabelkan sebagai masalah, bekalan, DS, dan TRJ. Penyiasat percaya DS bermaksud tapak pembuangan dan TRG bermaksud sasaran. Di bawah kategori masalah, beberapa perkara disenaraikan, termasuk DNA, kesan tayar, kesan darah, cap jari, saksi, mengesan sumber bekalan, kesan tapak kasut, sekatan polis, dan senarai itu berterusan. Senarai bekalan itu juga kedengaran seperti barang-barang yang boleh digunakan untuk menyeksa seseorang atau membersihkan atau memastikan kebersihan. Penutup kasut, asid lye, pengimbas polis, tali atau cord, pemotong gergaji, sarung tangan perubatan, pencuci saluran, film foto, dan di bawah DS 1 jalan mil, tapak tong sampah, lain kali, peninjauan lokasi tong sampah. Di bawah TRJ, T1 menamakan Megan dengan tanda soal. Adakah itu bermaksud Megan Waterman? Kita tidak tahu. Dia dibunuh bertahun-tahun selepas dokumen ini dipercayai telah dicipta. Dokumen itu juga menyatakan kecil itu bagus. 4 mangsa Gilgo semuanya bertubuh kecil. Satu lagi, dokumen membincangkan persediaan awal, persediaan dan selepas acara. Persediaan awal termasuk pemeriksaan kenderaan, peninjauan dan menyemak laporan cuaca. Dan persediaan itu menyenaraikan kawasan menunggu, meja binaan, palang silang dan titik gantung tetap. Dokumen jaminan itu menyatakan bahawa titik keras dalam ikatan ialah titik lampiran tetap di siling yang menyokong berat seseorang yang digantung sehingga terangkat dari tanah. Rex Heuermann berjuang untuk mengetepikan bukti DNA dalam kes itu kerana dia menegaskan dirinya tidak bersalah, tetapi dia kalah dalam pertarungan itu.
Bukti DNA akan dikemukakan semasa perbicaraannya yang telah dijadualkan bermula pada bulan September tahun ini. Sebentar lagi, Tuan Hakim. Tetapi hari ini, satu perubahan berlaku apabila Huerman menukar pengakuannya. Dalam rekod ini nombor 8, Rex Huerman, saya akan lakukan penepian dahulu, ya. Bagi pihak tertuduh, Michael Brown, adalah difahami oleh pejabat pendakwa raya bahawa tertuduh akan mengaku bersalah atas 7 pertuduhan dalam pertuduhan rasmi, khususnya pertuduhan 1 hingga 3 dan pertuduhan 7 hingga 10. Pertuduhan 4 hingga 6 akan digugurkan sebagai penyelesaian pada masa hukuman dijatuhkan ke atas tertuduh. Selain daripada membuat pengakuan dan mengakui fakta kesalahannya, jadi semua elemen bagi pertuduhan 1 hingga 3 dan 7 hingga 10 dalam pertuduhan rasmi, tertuduh juga bersetuju bahawa walaupun dia tidak didakwa dengan jenayah ini, dia akan mengaku sebagai sebahagian daripada pengakuannya bahawa dia dengan sengaja menyebabkan kematian Karen Vergata dan mengangkut serta meninggalkan mayatnya di Suffolk County pada tahun 1996. Pejabat pendakwa raya bersetuju bahawa sebagai pertukaran untuk tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan 1 hingga 3 dan pertuduhan 7 hingga 10 dalam pertuduhan rasmi, serta mengakui pembunuhan Karen Vergata yang tidak didakwa. Pejabat pendakwa raya mencadangkan hukuman berikut. Pertuduhan 1 hingga 3, pembunuhan tahap pertama. Hukuman maksimum penjara seumur hidup tanpa parol dijalankan secara berturut-turut. Pertuduhan 7 hingga 10, hukuman maksimum 25 tahun hingga penjara seumur hidup dijalankan secara berturut-turut antara satu sama lain dan juga dengan hukuman bagi pertuduhan 1 hingga 3. Untuk merumuskan hukuman yang dinyatakan tadi, tertuduh bersetuju untuk menjalani 3 hukuman penjara seumur hidup secara berturut-turut tanpa kemungkinan parol. Bagi pertuduhan 1 hingga 3 diikuti dengan 4 hukuman penjara 25 tahun hingga seumur hidup secara berturut-turut. Semua hukuman dijalankan secara berturut-turut antara satu sama lain. Sekiranya tertuduh membuat pengakuan rasmi tentang pembunuhan Karen Vergata, pengakuan bersalah tertuduh dan perjanjian pengakuan ini akan meliputi dan menyelesaikan kes pembunuhan Karen Vergata yang belum didakwa. Sebagai pertukaran untuk semua pengakuan di atas, tiada pendakwaan lanjut akan dilakukan berkaitan dengan pembunuhan 8 mangsa yang disebutkan tadi. Karen Vergata, Valerie Mack, Jessica Taylor, Maureen Brainerd Barnes, Melissa Bartholomew, Megan Waterman, dan Amber Costello. Defendant akan mengakui secara lisan dan bertulis bahawa dia telah menerima dokumen dan bahan pendedahan yang banyak serta mencukupi untuk membuat keputusan termaklum mengenai pengakuannya di sini hari ini. Defendant juga akan menetepikan sebarang bantahan terhadap pematuhan pihak pendakwa daerah dengan artikel 245 Undang-Undang Prosedur Jenayah. Defendant juga telah bersetuju untuk menarik balik semua permohonan yang sedang menunggu keputusan di hadapan mahkamah ini. Seperti yang dinyatakan dalam penepian bertulis hak untuk merayu, defendant bersetuju untuk mengetepikan haknya untuk merayu yang merangkumi keputusan pendengaran penipuan oleh mahkamah serta sebarang tuntutan bahawa hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah ini adalah berlebihan. Defendant juga mengakui bahawa beliau telah dimaklumkan sepenuhnya oleh peguam-peguamnya mengenai hak dan keistimewaan yang beliau ketepikan dan bahawa penepian tersebut dibuat dengan pengetahuan dan secara sukarela serta dibuat untuk tujuan menerima manfaat. Tidak didakwa atas pembunuhan Karen Vergata atau sebarang pertuduhan lain yang berkaitan dengan kematian Maureen Brainerd Barnes, Melissa Bartholomew, Megan Waterman, Amber Costello, Valerie Mack. Jessica Taylor dan Sandra Castilla. Kemudian tiba masanya untuk Rex Huerman yang kini mengaku sebagai pembunuh bersiri Pantai Gilgo menjawab soalan hakim. Angie Brown. Boleh buka gari dia sekejap untuk dia tanda tangan itu? Ya, Hakim. baiklah. Rex, kita akan tanda tangan ini. Tanda tangan di sini, sila. Encik Huerman, sebelum pengakuan rasmi itu direkodkan, saya ada beberapa soalan untuk anda. Ia adalah soalan yang jelas dan mudah, tetapi saya perlu bertanya, okey? Ya, Tuan Yang Arif. Berapa umur anda? 62. Adakah anda boleh membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris? Ya. Adakah anda telah berbincang tentang kes ini dengan peguam anda? Ya, saya sudah. Adakah anda mempunyai masa yang cukup untuk berbincang tentang kes ini dengan peguam anda? Ya, sudah saya. Selepas berbincang dengan peguam anda merasakan adalah demi kepentingan terbaik anda untuk mengaku bersalah daripada dibicarakan.
Ya, Tuan Hakim. Adakah anda berpuas hati dengan cara wakil peguam anda mengendalikan kes ini? Ya, saya berpuas hati. Saya mesti katakan bahawa peguam di kedua-dua belah pihak dalam kes ini adalah sangat hebat. Peguam yang luar biasa. Adakah anda faham bahawa dengan mengaku bersalah terhadap satu pertuduhan, ia sama seperti anda telah dibicarakan dan didapati bersalah atas pertuduhan itu? Ya, Tuan Hakim. Adakah anda faham bahawa dengan mengaku bersalah, anda melepaskan beberapa hak yang sangat penting? Ya, Tuan Hakim. Sekarang hak-hak ini termasuk hak anda untuk dibicarakan oleh juri di mahkamah. Hak anda supaya pihak pendakwaan mengemukakan bukti dan saksi bagi membuktikan kesalahan anda tanpa keraguan munasabah. Hak anda untuk menyoal balas saksi-saksi tersebut. Dan hak anda untuk memberi keterangan bagi pihak anda sendiri atau untuk berdiam diri. Hak anda untuk memanggil saksi atau mengemukakan bukti bagi pihak anda. Adakah anda faham hak-hak tersebut? Seperti yang saya telah terangkan. Ya. Adakah anda faham bahawa dengan mengaku bersalah, anda melepaskan hak-hak tersebut? Ya, saya faham. Bahagian seterusnya sangat menarik apabila Michael Brown membincangkan satu syarat dalam pengakuan ini. Sekarang selain daripada janji yang telah direkodkan oleh pihak pendakwa, adakah sesiapa, saya sendiri, peguam anda, pendakwa raya atau sesiapa sahaja telah membuat sebarang janji kepada anda sebagai balasan jika anda mengaku bersalah? Saya cuma ingin mencelah sedikit. Tuan Hakim, Encik Tierney telah menyatakan sebagai pertukaran untuk pengakuan yang akan kami buat pagi ini. Tidak akan ada pendakwaan lanjut berhubung 8 mangsa yang telah beliau sebutkan. Beliau juga, anak guam saya, juga diwajibkan untuk bekerjasama sepenuhnya dengan jujur dan adil dengan unit analisis tingkah laku Biro Penyiasatan Persekutuan sebagai sebahagian daripada apa yang baru sahaja kita bincangkan. Ada apa-apa janji lain, Matthew? Selain daripada apa yang saya baru sebutkan. Tidak. Adakah anda mengaku bersalah secara sukarela dan atas kehendak sendiri? Baiklah, sekarang kita akan mengambil sumpah tertuduh. Bahagian baki perbicaraan di mana Rex Herman membuat pengakuan dan menjawab soalan khusus mengenai jenayah tersebut tidak dibenarkan untuk dirakam. Jadi Rex Herman sebagai sebahagian daripada pengakuan bersalahnya telah berjanji bahawa beliau akan bekerjasama dengan unit analisis tingkah laku FBI. Unit tersebut telah mengkaji pembunuh bersiri selama beberapa dekad untuk mengetahui bagaimana mereka menjadi pembunuh dengan harapan dapat mempelajari lebih lanjut tentang mereka untuk mungkin mencegah jenayah pada masa hadapan dan menangkap pembunuh bersiri dengan lebih cepat pada masa akan datang. Selepas perbicaraan, isteri Rex Herman, Asa Ellerat, bercakap secara ringkas. Dia telah menyokong suaminya selepas penangkapannya. Doa dan ingatan saya bersama mangsa-mangsa dan keluarga mereka. Kehilangan mereka tidak dapat diukur. Dan tumpuan sepatutnya diberikan kepada mereka pada masa ini. Saya mohon agar anda memberikan sedikit privasi kepada keluarga saya ketika mereka melalui masa yang sangat sukar ini. Dan Peguam Rex Herman menjelaskan mengapa anak guamnya memutuskan untuk mengaku bersalah. Saya tak boleh berikan perbualan kami yang sulit, tapi saya akan katakan bahawa sampai satu tahap dalam pembelaan ini Rex berkata, saya mahu mengaku bersalah. Saya akan katakan ini. Sudah tentu beberapa kebimbangannya. Dia mempunyai banyak sebab mengapa dia tidak mahu dibicarakan dan memilih untuk mengaku bersalah. Dia memang mahu menyelamatkan keluarga mangsa daripada kesengsaraan perbicaraan dan pada masa yang sama menyelamatkan keluarganya daripada kesengsaraan itu. Jadi saya tahu memang ada perbualan sepanjang pembelaan ini antara ahli keluarganya dan dirinya sendiri mengenai perkara itu. Sekarang, saya ingin beralih kepada seseorang yang telah membuat liputan tentang kes pembunuh bersiri Pantai Gilgo selama 16 tahun. Dia telah meliputinya secara mendalam. Dia adalah wartawan penyiasatan Law and Crime, Kristen Thorne. Kristen, saya tahu awak berada di luar mahkamah di daerah Suffolk. Saya ingin dapatkan reaksi awak terlebih dahulu tentang Rex Herman yang menukar pengakuan bersalahnya selepas sekian lama dia berkata, awak tahu saya tak buat perkara ini. Angelet, saya rasa ini tidaklah begitu mengejutkan. Perbicaraan akan berlangsung pada bulan September. Jadi awak tahu, keadaan semakin mendesak untuk Rex Herman. Peguamnya telah berusaha untuk membatalkan bukti DNA itu. Terdapat rambut yang ditemui pada beberapa mangsa ini yang pada dasarnya dikaitkan dengan Rex Herman. Dan peguam bela beliau walaupun telah mencuba sedaya upaya tidak berjaya untuk membatalkan bukti itu. Dan saya rasa itu adalah salah satu perkara yang benar-benar mematikan harapan. Mereka tahu Rex Herman sedar tiada jalan keluar daripada perkara ini.
Tapi sebenarnya Anjanette terkejut hari ini kerana kami sudah tahu tentang 7 pembunuhan yang dia telah didakwa. Dan hari ini dalam perjanjian pengakuan ini dia mengaku bersalah membunuh seorang laju wanita ke-8. Sekarang dia tidak didakwa atas perkara itu. Di sinilah undang-undang menjadi sedikit rumit, tetapi dia memang mengaku bahawa dia membunuh Karen Vergata. Dia adalah seseorang yang kami sangka sudah pun menjadi sebahagian daripada corak ini. Dan hari ini Rex Herman mengesahkan bahawa dia telah mencekik mangsa-mangsa itu. Peguam daerah Ray Tierney menyebut satu persatu nama setiap wanita dan bertanya bagaimana kamu membunuhnya. Dan setiap kali dia berkata pencekikan. Kemudian dia mengaku bahawa dia membuang mayat-mayat itu di pelbagai tempat dan memotong-motong sebahagian daripada mayat-mayat itu. Dan nampaknya Kristen, sepanjang tahun-tahun itu, dia telah mengubah cara operasinya. Dia telah memotong-motong sebahagian daripada mangsa-mangsa itu, mangsa-mangsa yang dibunuh pada awal tahun 90-an. Awak tahu, Sandra Costia, dia tidak dipotong-motong. Tetapi Karen Vergata, seperti yang awak katakan, telah dipotong-motong. Begitu juga Jessica Taylor dan Valerie Mack juga. Tetapi kemudian dia mengubah cara operasinya. Adakah perkara itu dibincangkan di mahkamah atau adakah ini lebih ringkas dan jelas? Awak tahu, saya buat ini, saya buat itu. Ya, Anjanette, sangat klinikal seperti yang mereka akan katakan hari ini. Sangat jelas, inilah apa yang Anda dituduh. Adakah Anda faham? Ya, saya faham. Dan cara dia mengakui, Anjanette, apa yang awak tahu, setiap soalan ini, saya samakan dengan jika seseorang sedang memesan makanan di restoran dan pelayan bertanya kepada awak, adakah ini yang awak mahu pesan? Dan awak akan jawab, ya, itulah yang saya pesan. Ia sangat tanpa emosi, ia sangat bersifat fakta sahaja. Jadi awak bercakap tentang corak itu. Sandra Costia, seperti yang awak sebutkan, adalah satu pembunuhan yang sangat kejam, tetapi dia tidak dikerat-kerap. Namun mayatnya ditinggalkan dalam keadaan yang sangat, awak tahu, sangat mengganggu. Dia mempunyai pakaian yang digantung di sekeliling badannya dan pelbagai benda lain. Dan kemudian kita ada kes anggota badan 3 mangsa seterusnya dipotong, termasuk pemenggalan kepala. Dan kemudian kita sampai kepada 4 mangsa Gilgo. Jadi ini adalah 4 pekerja seks yang ditemui pada Disember 2010. Pada ketika itulah polis sedar mereka berdepan dengan seorang pembunuh bersiri dan mereka mengumumkannya kepada orang ramai. Jadi walaupun sebelum ini beberapa bahagian mayat telah ditemui, hanya selepas penemuan 4 mangsa Gilgo, barulah sesiapa pun, media, orang awam, polis, menyedari bahawa semua ini sebenarnya saling berkaitan. Dan apabila mereka mula meneliti 4 mangsa Gilgo di sekitar kawasan pantai Gilgo yang terletak di pantai selatan Long Island, mereka mula menemui sisa-sisa mayat lain. Ya, ke Sandra Costilla, semua ini adalah pembunuhan yang kejam dan mengerikan. Tetapi yang itu memang sangat mengerikan. Seperti yang kita bincangkan tadi dalam podcast tentang bagaimana dia telah dicacatkan. Dan ia memang satu kes yang sangat mengganggu dan mengerikan. Terdapat juga banyak bukti elektronik. Kita telah bincangkan tentang bukti DNA di sini. Rambut yang mengaitkan Rex Herman dengan pembunuhan-pembunuhan ini. Tetapi terdapat juga bukti elektronik. Telefon bimbit beliau mengaitkannya dengan jenayah-jenayah ini. Tetapi terdapat juga banyak bukti yang menurut pendakwa raya mereka berjaya dapatkan dan bongkar yang menunjukkan perancangan teliti beliau berkaitan jenayah-jenayah ini. Dan saya rasa itu menambah satu lapisan perumitan kepada perkara ini. Dan ia menunjukkan bagaimana beliau telah mengkaji perkara ini selama beberapa tahun. Apa pendapat anda tentang perkara itu? Ya, pendakwa raya mendedahkan hari ini bahawa mereka telah menyerahkan kepada pihak pembelaan sebanyak 120 terabyte bukti dan 7,015 muka surat bukti. Jadi jumlah bukti yang sangat luar biasa sehingga peguam Rex Herman, Mike Brown, menyatakan perkara itu dalam sidang media selepas perbicaraan dengan mengatakan bahawa pihak pendakwaan telah melakukan kerja yang hebat. Maksud saya, anda tahu anda sedang menghadapi cabaran besar apabila seorang peguam bela mengakui betapa baiknya kerja yang dilakukan oleh pihak pendakwaan. Jadi, mari kita bincangkan tentang telefon bimbit pakai buang. Saya gembira anda membangkitkan perkara itu kerana satu-satunya butiran khusus yang kami dengar tentang Rex Herman hari ini sebenarnya berkaitan dengan 3 daripada Gilgo 4. Itu bukan Maureen Brainerd Barnes, tetapi ia melibatkan Sandra Cassie, bukan Sandra Castilla, tetapi 3 daripada 4 mangsa Gilgo.
Dan dia mengakui hari ini, Rex Herman, bahawa dia menggunakan telefon pakai buang untuk memancing wanita-wanita ini dengan janji wang kerana mereka bekerja sebagai pekerja seks. Dan bahawa dia membunuh mereka dan membalut mereka dengan guni di bahagian kepala, tengah badan serta kaki mereka. Dan itu sahaja pengakuan terperinci yang benar-benar kami dapat daripada Rex Herman hari ini. Dari segi bukti lain ya, Anjanette, dan kami sudah lama tahu tentang perkara ini. Pihak pendakwa telah memeriksa semua perantinya dan dia telah cuba memadam banyak carian ini. Tetapi kita tahu mereka sentiasa boleh menemui perkara-perkara ini dan mereka memang jumpa. Selain daripada pornografi ganas, mereka juga menemui hampir seperti senarai semak tentang bagaimana dia akan melaksanakan pembunuhan-pembunuhan ini. Dan juga senarai tugasan, jika boleh dikatakan begitu, bahawa dia perlu mendapatkan beberapa bekalan tertentu. Lain kali, pastikan pukul kepalanya dengan lebih kuat. Perkara yang benar-benar mengganggu yang sebenarnya sepadan dengan apa yang pendakwa percaya telah berlaku kepada mangsa-mangsa ini. Jadi, mereka juga telah menemui sejumlah besar bukti digital dalam kes ini. Saya rasa jelas tiada siapa yang berada dalam fikirannya, tetapi saya akan beritahu anda ini. Mike Brown berkata begitu hari ini. Bagi Rex Herman, ia adalah satu kelegaan kerana dia telah memikul beban atas apa yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Bukan hanya sejak dia ditangkap, tetapi terutamanya sepanjang 3 tahun terakhir ini. Ingat, dia telah berada dalam seolah-olah dalam kurungan bersendirian selama 3 tahun terakhir. Dia berada dalam sel selama 23 jam sehari. Dan kini dia ditinggalkan. Dan kini dia berdepan 7 hukuman penjara seumur hidup. Dia akan dijatuhkan hukuman pada 17 Jun. Oh, by the way, Mike Brown memang menjangkakan bahawa Rex Herman akan membuat kenyataan semasa hukuman dijatuhkan. Jadi, dalam banyak cara, mungkin salah satu sebab mengapa kita lihat hari ini sikap yang sangat, saya tak mahu kata sambil lewa, ia cuma sangat berterus terang. Seperti, ya inilah yang saya pesan. Awak tahu ini, dan dia menjawab terus kepada Tierney. Dan dia tak perlu pun buat begitu sebab Mike Brown sedang mengikuti perbincangan. Awak tahu mereka sudah sediakan semuanya. Apa sebenarnya yang Ray Tierney akan katakan kepada Rex Herman. Jadi awak boleh nampak Mike Brown sedang mengikut teks pada halaman ini. Dan Mike Brown tak pernah mengangkat muka. Tapi Rex Herman, bila tiba masanya untuk dia mengaku, dia akan pandang terus kepada Ray Tierney dan berkata, ya, saya buat. Itulah yang saya lakukan. Jadi mungkin sebahagian daripada sebab kenapa hari ini dia nampak agak bersahaja ialah kerana dia memang sudah fikir tentang perkara ini. Sekurang-kurangnya Mike Brown kata sepanjang beberapa minggu lepas, dia memang telah bersedia untuk hari ini. Saya harap keluarga-keluarga ini, jika mereka mahu, semasa hukuman dijatuhkan, saya rasa mungkin kita akan dengar daripada sebahagian mereka pada masa itu pada bulan Jun. Kerana itu akan memberi mereka peluang untuk bercakap di mahkamah dan berdepan dengan lelaki yang telah meragut nyawa orang tersayang mereka. Dan pada masa itulah, kita mungkin akan dengar daripada mereka kerana hari ini lebih kepada satu proses klinikal, semacam satu formality. Dan seperti yang anda sebutkan, memang seperti, inilah apa yang saya lakukan. Ya, saya lakukannya, perkara seperti itu. Kristen Thorne, terima kasih banyak kerana sudi bersama saya hargainya. Terima kasih, Anjanette. Peguam Daerah Suffolk County, Ray Tierney, yang mengetuai penubuhan pasukan petugas Pantai Gilgo, bercakap selepas Herman menukar pengakuannya. Beliau dikelilingi oleh beberapa ahli keluarga mangsa. Defendant ini berjalan di antara kita, berlakon sebagai seorang ayah biasa dari pinggir bandar. Sedangkan sebenarnya selama ini, dia secara obsesif mensasarkan wanita-wanita tidak bersalah untuk dibunuh. Dia mengenal pasti wanita-wanita ini, memperdaya mereka ke Nassau County, membunuh mereka, dan meninggalkan mayat mereka di daerah Suffolk. Dia fikir dengan membunuh mereka, dia boleh membisukan mereka selama-lamanya dan terlepas daripada hukuman pembunuhan. Tetapi dia silap. Kerana mangsa-mangsa inilah, wanita-wanita ini yang enggan berdiam diri. Pertama sekali, kesunyian itu dipecahkan oleh keluarga mangsa yang membela nasib orang tersayang mereka dan berjuang untuk keadilan. Kepada setiap keluarga di luar sana yang masih mencari, masih menunggu, masih bertahan, tolong jangan berputus asa. Walaupun ia terasa mustahil, walaupun tahun-tahun berlalu dan kesunyian semakin berat, teruskan usaha. Orang yang Anda sayangi sangat bermakna. Mereka tidak dilupakan, dan suatu hari nanti, jawaban mungkin akan tiba.
Akhir sekali, kepada Maureen, janji yang saya buat kepada awak dahulu sangatlah mudah. Maaf. Saya tidak akan pernah berhenti mencari keadilan untuk awak tahun demi tahun. Setiap halangan, setiap soalan yang tidak terjawab. Saya sentiasa mengingati awak dan saya menunaikan janji itu. Dan hari ini, ia telah terlaksana. Keadilan akhirnya berpihak kepada awak. Suara awak tidak pernah didiamkan, kisah awak tidak pernah dilupakan, dan hidup awak akan sentiasa lebih daripada tragedi yang meragut awak. Detik ini bukanlah pengakhiran, tetapi satu peringatan bahawa cinta tetap bertahan, kebenaran akan menang, dan harapan tidak pernah pudar. Kerana walaupun dalam saat-saat paling gelap, keadilan tetap akan menemui jalannya. Rex Herman, pembunuh bersiri Gilgo Beach, akan dijatuhkan hukuman secara rasmi pada bulan Jun. Law and Crime akan meliputi perbicaraan itu untuk anda. Dan itu sahaja untuk episod Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih kerana bersama saya. Dan tolong ingat, mangsa dalam kes ini dan dalam setiap kes. Jumpa lagi di sini lain kali.